Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita teruskan lagi kelas Quran kita. Ya, cuma hari ini saya bersorangan saja kerana ustaz saya, anak murid saya Ustaz Fawaid tak dapat bersama, ada urusan di luar sana. Ya, cuma hari ini kita tidak bincang dalam bab tajwid lah. Ya, saya tak bincang dalam bab tajwid. Ya, kita hanya dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan kemudian kita cuba mentafsirkan ayat suci Al-Quran berdasarkan kepada tafsir Ibnu Katsir. Ya, bersandarkan kepada tafsir Ibnu Katsir. Kita sama-sama kita kongsi pengalaman kita, kongsi sedikit lah. Ya, saya pun dalam bab Quran ini tidak berapa mahir sangat. Cuba-cuba nak nyampaikan sekadar mana yang termampu. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah dah masuk sahabat Ambul Hasin. Ini kenangan lama. Sahabat dunia akhirat. Insya-Allah moga-moga kita bertemu di akhirat balik. Allah letakkan kita bersama-sama orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin. Sila masuk-masuk, sahabat-sahabat semua masuk dan share-sharekanlah. Ya, share-sharekanlah FB ni, kuliah ini untuk kita kongsi-kongsi sama musim-musim Covid ini, duduk di rumah, kuliah zuhur, ada ustaz buat kuliah asar, ada ustaz buat kuliah maghrib, ada kuliah subuh, macam-macam. Ya, kita hidupkan majlis ilmu kita, ilmu arah. Kita suburkan majlis ilmu di mana ruang dan ruang yang ada pada kita, insya-Allah. Jadi sebelum hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan surah Baqarah. Ya, surah Baqarah ayat yang ke-51 sampai 56. Ya, ayat 51 hingga ayat 56. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, saya tidak dapat mengupaskan keseluruhan 6 ayat tu, 5 ayat tu. Jarang boleh, tak boleh. Sebab masa kita tu, kadang-kadang saya ambil 2 ayat sahaja. Kalau sempat, ada yang penting saya akan perdalami sikit kat situ. Ya, jadi insya-Allah kita sama-sama mendengar bacaan daripada surah Baqarah ayat yang ke-51 hingga 56. Ya, yang ada Quran di hadapan, sila tengok Quran, ambil Quran sama-sama, tengok ya bacaan tu tadi, kita sama-sama bertasmih bacaan kita, insya-Allah. Okey, kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Baik, itu daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah seterusnya kita sama-sama pula mendengar, melihat kepada pentafsiran surah Baqarah ini berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, insyaAllah. Cuma saya kata hari ini kita tak ada hukum tajwid lah di dalam tu, kerana ustaz yang bidang tajwid itu hari ini ada di luar. Baik. Ayat ini sambungan daripada ini juga, bila sebut wa iz tu dan ingat dan ketika.
is ketika, dan ketika dan yang ambil ayat sebelum daripada ini dah, yang kita dah bincangkan sebelum ni. Dan ketika mana kami berjanji kepada Musa, kami ni Allah berjanji dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, Allah berjanji dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan tentang sebelum ni Allah menceritakan tentang kelebihan umat Nabi Musa ni. Antara kelebihan umat Nabi Musa itu tadi, Allah beri kitab kepada mereka ni. Ketika mana kami berjanji, nak janji untuk apa? Nak beri kitab kepada Nabi Musa ni. Umat Nabi Musa ini Allah berikan dia kitab Taurat tu kan. Satu. Yang kedua, dalam intisari pada ayat ini juga menceritakan tentang bagaimana Allah menerima taubat umat Nabi Musa tu tadi. Kita cuba tengok. Ketika mana Allah berjanji dengan Nabi Musa untuk memberi kitab kepada Nabi Musa itu tadi, yang ini kitab Taurat tu, selama 40 malam. Lalu kami menjadikan selama 40 arba'ina lailah, selama 40 malam. Maknanya tuan-tuan, waktu mana Nabi Musa alaihissalam berjanji dengan Allah tadi untuk diberi kitab. Dan waktu nak diberi kitab ini, maka Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sina. Kalau tak silap saya belum sampai lagi ke Bukit Tur Sina ni, asal di utara Mesir. Bukit Tur yang berada di Sinai. Yang Allah sebut Wattini Wazzaitun wa Turi Sina. Bukit Tur Sina. Tu. Bukit inilah Nabi bermunajat selama 40 malam. Ya, selama 40. Asalnya bukan 40 malam. Ya, dalam ayat yang selepas ini, asalnya Nabi ini bermunajat di Bukit Tur Sina itu selama 30 malam. Ya, selama 30 malam. Kemudian Allah tambahkan lagi 10 malam. Maka jadilah dia 40 malam. Ya, jadilah dia 40 malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam bermunajat di Bukit Tur Sina selama 40 malam. Baik, kita tengok di sini tuan-tuan. Ya, kita tengok di sini kenapa Allah pilih pada waktu malam. Dia tak sebut waktu siang. Pada 40 malam tu siang malam, tapi malam. Ya. Pertamanya, kalau dari segi kaedah kalender Islam ni, kalender Islam ini dikira pada hari itu bermula lepas maghrib. Dia tak kira 12 malam, dia kira lepas maghrib. Itu beza di antara kalender Islam dengan kalender Masihi. Kalender Islam dan kalender Masihi, kita kalender Islam dikira selepas maghrib. Sebab itu kalaulah bayi itu dilahirkan selepas maghrib 1 Syawal, selepas maghrib 1 Syawal, maka dia tidak perlu dikeluarkan zakat. Nampak tak? Yang perlu keluar zakat ialah orang yang hidup dalam bulan Ramadan. Mana bila bulan Ramadan itu dia kena lahir sebelum Ramadan lah, sebelum maghrib akhir Ramadan. Esoknya Syawal. Syawal ni lepas maghrib tu dikira Syawal. Hari tu dikira begitu. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, 4 malam itu, kerana malam itulah waktu yang sunyi untuk bermunajat kepada Allah. Waktu yang baik. Kalau sebelum ni kita tengok Nabi Muhammad sendiri, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Kisah Isra' Mi'raj, Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan pada malam. Kerana waktu malam inilah waktu yang sunyi, waktu yang tak ada gangguan, waktu yang terbaik untuk kita bermunajat kepada Allah. Munajat tu apa dia munajat? Berzikir, mengadu, berdoa. Terpulang apa benda perkara pun. Ya, bermunajat kepada Allah pada waktu malam. Dan bila Nabi Musa bermunajat kepada Allah 40 malam, maka Allah menganugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab
diulang-ulang kepada Nabi Musa AS, kitab tu tadi. Kitab apa? Kitab Taurat tu tadi. Maka untuk kita nilai pada diri kita hari ini, yang untuk kita nilai pada diri kita hari ini, kita pun kalau untuk nak mendapat sesuatu yang istimewa daripada Allah, ya, kita nak mendapat sesuatu yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bermunajat pada malam hari. Apatah lagi kita dalam bulan Ramadan begini, tuan-tuan. Ya, kita dalam bulan Ramadan sebegini, eloklah musim-musim PKP ni, siang tak ada ke mana, kita menajak malam 2 jam, 3 jam, 4 jam, kita tidur sekejap, kemudian kita bangun semain subuh, penat kita tidurlah sebab subuh tu, bangun waktu duha, semain sunat duha balik. Kenapa? Malam ni, malam yang sunyi, dan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia untuk memberi keampunan kepada umat dia, umat Nabi Muhammad ni, yang mana beristighfar. Dalam ayat yang lain, wabil asharin bil istighfar, kalau tak silap saya, kalau salah tolong perbetulkan. Dan pada waktu sahur itulah Allah menerima taubat-taubat manusia ni. Waktu sahur bila? Sepertiga malam tadi lah. Walaupun ayat ini kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Bani Israel, Nabi khususnya Nabi Musa alaihissalam, ya, supaya bermunajat kepadanya selama 30 hari, kemudian ditambahkan lagi dengan 10 hari, jadi 40 hari. Selama 40 hari Nabi Musa alaihissalam ini bermunajat kepada Allah, dengan tujuannya antara lain ialah untuk mendapat kitab Taurat tu tadi. Itu jadi tuan-tuan, dalam konsep ilmu bersih hati, bersih jiwa, malam ni penting untuk bersihkan suci hati. Dalam ilmu tasawuf, dalam konsep bersih hati tu, dia ada apa? Yang pertama, dia ada mujahadah. Yang kedua, dia ada murakabah. Yang ketiga, dia ada mukasyafah. Yang keempat, dia ada musyahadah. Apa tu ya? Kena belajar lah tu. Kena belajar. Mata mujahadah ni nak bangkit malam. Bila sampai mujahadah, kemudian kita berada murakabah. Udah dalam murakabah, ada mukasyafah, ada perkakanya kepada musyahadah. Itu perjalanan orang yang mendalami ilmu tasawuf. Bagi yang menjadikan dakwah sebagai matlamat hidup dia pula, dia bangkit pada waktu malam. Pada waktu siangnya, dia menceritakan kebesaran Allah kepada manusia. Ya, di waktu siangnya dia menceritakan kebesaran Allah kepada manusia, dan pada waktu malamnya dia menceritakan kebesaran manusia kepada Allah. Allahu Akbar. Macam mana pula ni Ustaz ya? Macam mana pula ni? Di waktu siang dia menceritakan kebesaran Allah, jumpa manusia. Rasa tabligh ni ada jumpa manusia, dia cerita kebesaran Allah, cerita kehebatan Allah. Dan di waktu malam dia mengadu kepada Allah, mencerita tentang kelebihan manusia. Ya Allah, kamu hidayahkanlah, ya Allah, kamu hidayahkanlah, Allah, ya Allah, kamu hidayahkanlah. Itu ya. Jadi tuan-tuan, mari kita ambil peluang. Peluang mana? Peluang untuk kita pun sama-sama bermunajat kepada Allah lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan lagi. Dan teramat lebihnya lagi ialah apabila 10 yang terakhir itu tadi. Kemudian Allah sebut dalam ayat ini, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu, sepeninggalan kamu adalah orang-orang yang zalim. Setelah Nabi Musa alaihissalam bertahanus di Bukit Tur Sina, maka dia tinggalkan sepupu dia, kalau tak silap saya, Nabi Harun, untuk menjaga kaum Bani Israel ni. Mereka ini selepas baru selamat daripada Firaun laknatullah. Selamat ketika mana dia melarikan daripada Firaun,
ke Laut Merah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam belahkan Laut Merah, selamat. Maka pun daripada perjalanan inilah Nabi singgah di Bukit Tur Sina untuk bermunajat kepada Allah, bertahanus di situ. Dan pengikut Nabi Musa alaihissalam itu disuruh Nabi Harun untuk jaga. Disuruh Nabi Harun untuk jaga. Dikatakan seramai, ada yang mengatakan seramai 8,000 orang. Ada yang mengatakan 12,000 orang. Wallahu a'lam. Bilangan itu tak penting. Yang pentingnya di sini peristiwa ini berlaku. Peristiwa ini berlaku. Kemudian apabila Nabi Musa alaihissalam tinggalkan mereka di situ, maka berlaku suatu, Allah kata wa antum zalim. Wa antum, dan kamu zalim. Zalim. Dan zalim ini kalau tak silap saya isim fa'il. Makna kalau zalim tu zalim sungguh-sungguh lah. Kalau jahat tu bajingan, bukan setakat bajingan teng. Saya kena di sana. Mana kezaliman apakah yang dilakukan oleh mengikut Nabi Musa alaihissalam ni? Yang ni mereka menyembah lembu. Lembu yang buat daripada emas. Lembu yang dibuat daripada emas. Dan kata Sa'rawi, dia kata, Sa'rawi kata, emas ini di mana mereka ambil ni? Emas-emas yang nak dibuat lembu ni. Emas ini dicuri di istana Firaun. Mereka yang duduk menjadi khadam kepada Firaun. Waktu mereka nak lari itu tadi, mereka mengambil emas-emas ini tadi, ya, untuk dijadikan sebagai bahan. Waktu mereka lari, bila mereka lari tadi, maka mereka berkumpul. Setelah mereka berkumpul tu tadi, mereka kumpulkan emas tu tadi, kemudian mereka ambil emas itu tadi untuk nak buat lembu tu. Lembu tu di bawah, siapa yang buat? Yang nama dalam ayat yang lain, nanti kita bincang, namanya Samirin. Bila diciptakan lembu tu tadi, dibuat lembu daripada emas. Dan Samirin ni tengok waktu Nabi Musa alaihissalam naik kuda, waktu Nabi Musa alaihissalam naik kuda untuk pergi Bukit Tur Sina, dibawa oleh Jibril alaihissalam, kaki kuda yang memijak tanah tu, bila dia pijak tanah, maka akan tumbuh rumput-rumput. Dia ambil rumput inilah, diletakkan kepada lembu tu tadi. Ni kesan magis ke apa panggil. Akhirnya dikatakan lembu itu boleh bercakap. Dan ramai yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tinggal hanya yang pada Nabi Harun hanya 70 orang lelaki saja. Itulah sepatutnya setelah mereka melihat mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada Firaun laknatullah itu tadi, sepatutnya mereka bersyukur kepada Allah. Patutnya mereka bersyukur. Baru je orang kata berlaku pada bau siap, tapi mereka kembali syirik kepada Allah setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari. 40 hari. Dan setengah-setengah pula ulama mengatakan, kita ni jangan kalau lalai, kalau lara pengajian apa, jangan lebih pada 40 hari. Kalau 40 hari tu dah tertutup dah hati kita. Ni kata-kata setengahnya lah. Wallahu a'lam juga. Jadi di sini kezaliman apa ni yang mereka lakukan tadi? Iaitu kezaliman mereka syirik kepada Allah. Itulah satu dosa yang paling besar yang mereka lakukan ketika mana mereka ini ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ayat ni ceritakan cerita kepada Yahudi Bani Quraizah dan Bani Quraizah dan Bani Nadir, kalau tak silap saya, di Madinah, supaya kamu pun janganlah menjadi manusia yang syirik sebegini setelah kamu diberi dengan kelebihan-kelebihan. Antara kelebihannya itu pula ialah kitab Nabi Musa dan juga
kitab Nabi Musa dan juga makanan-makanan minam manna wa salwa yang diceritakan sebelum daripada ini, sebab dia ada kaitan rintitan tu tadi. Maka ketika itulah tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sesudah itu, kemudian kata dia, kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan keterangan yang membezakan antara yang hak dengan yang batil, agar kamu mendapat petunjuk. Cerita Nabi Musa ini kita dengar cerita sikit. Maknanya dalam cerita ini tuan-tuan, setelah mereka ini kufur kepada Allah, dah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah zalim kepada diri mereka sendiri. Wa iz qala Musa liqaumi ya qaum innakum zalamtum anfusakum. Ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu sudah menzalimi diri kamu. Zalim kan membuat satu perbuatan yang syirik. Walaupun Allah memberi mereka dengan nikmat yang paling besar ialah Allah akan turunkan kepada mereka kitab. Dan kitab yang diturunkan itu tadi membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Kitab Taurat yang dibezakan antara hak dan yang batil. Ikutlah kitab tu. Tapi kerana mereka ingkar, bahkan sebenarnya saat itu juga mereka telah melakukan suatu kesyirikan yang teramat besar, maka fatubu ilallahi marikum. Maka kata Nabi Musa, kamu taubatlah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah. Taubat. Mereka pun bertaubatlah kepada Allah. Bagaimana cara mereka bertaubat kepada Allah? Fakturu anfusa, bunuh. Ini dalam sejarah dan peradaban manusia, suatu hukuman taubat yang cukup keras. Bagaimana cara mereka bertaubat? Ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan mereka yang mengikut Nabi Harun, seramai 70 orang tu, yang tidak menyembah berhala, mereka tak patuh, taat apa yang disuruh oleh Nabi Harun peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Mereka ini dikehendaki membunuh seramai 8,000 atau 12,000 orang yang engkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai tanda taubat. Mati, hukuman mati tuan-tuan. Kita tengok seksanya mati, tetapi bila Allah terima mereka itu tadi, maka mereka di hari akhirat dah diampunkan segala dosanya. Kita hari ini tuan-tuan nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada sampai ke bunuh pun. Hanya menyesali sungguh-sungguh, dan tidak ada keinginan untuk kita melakukan lagi perbuatan dosa itu, dan kita rasa sebenci-benci dah perbuatan dosa yang kita lakukan itu tadi. Banyak munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kaum Nabi Musa ini nak bertaubat kepada Allah, hendaklah bunuh. Siapa yang sanggup dihukum bunuh, maka itu tandanya orang itu taubat. Dia mati dalam keadaan bertaubat kepada. Kalau mereka itu tidak mahu mati, tak menerima hukuman itu, maka taubat mereka tidak diterima. Sampai macam itu tuan-tuan. Nah, sampai macam tu sekali. Masya Allah. Dan dalam tafsir Ibn Katsir ini mengatakan, macam mana? Maka mereka pun melepaskan pedang dan sarung dan mengeluarkan alat-alat potong pisau. Lalu Allah pun mengirim kabut kepada mereka. Lalu mereka saling mencari dengan tangan-tangan masing-masing. Kerana saling membunuh. Ada seorang berhadapan dengan bapaknya atau saudaranya, lalu membunuhnya, sedangkan dia dalam keadaan tidak mengetahui. Pada saat itu mereka saling berseru, semoga Allah memberi rahmat kepada hamba yang bersabar atas dirinya sampai dia mendapat redanya. Ada setengah pandangan lagi pula mengatakan dia letak pedang, pisau, alat-alat yang tajam tu tadi, duduk kat tengah padang, kemudian Allah turunkan ribut menyebabkan kabur pandangan mereka. Mereka ambil pisau tu tadi, bunuh yang ada di dalam masalah. Mereka membunuh di antara satu sama lain. Itu sebagai hukuman orang yang syirik kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah,
pada zaman Nabi Musa alaihi salam, selama peninggalan Nabi Musa, ketika mana dia bertahanus di Bukit Tur Sinar di bawah kepimpinan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ni dia lembut. Bila Nabi Musa turun tu tadi, Nabi Musa marah pada Nabi Harun. Kenapa kamu ni? Ni bahasa saya lah. Kenapa kamu sehingga ikut jadi? Kata Nabi Harun, aku tidak mampu. Aku tidak mampu untuk menghalang mereka. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kisah Nabi Musa alaihi salam ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Ya, menjadi suatu pengajaran kepada kita semua. Apa pengajaran? Antara lain, kita ni umat Islam, umat yang dimuliakan oleh Allah. Sekiranya kita beriman, bertakwa kepada Allah, dan sekiranya kita lari daripada Quran, maka kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok di mana kedudukan kita. Adakah kita meletakkan Quran itu di hadapan kita? Itu yang kedua. Hari ini kita tengok, adakah kita ini suatu bangsa Melayu yang beragama Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuliaan itu bukan terletak kepada harta, kemuliaan itu bukan terletak darjat, tapi kemuliaan itu terletak kepada sejauh mana kita mengikuti Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sebab kita diberikan satu kepimpinan Quran. Nah, Quran ni ibarat macam signboard lah. Kalau hari ni kita kata waste tu. Nah, nak pergi mana? Turn right. Turn right. Dia bagi tahu tu dalam potong kona kiri, kona kanan. Kita pun kona kiri, kona kanan. Itu pun kadang-kadang waste tu silap masuk dalam lumbung. Tapi maknanya ibaratnya, tuan-tuan, ibaratnya Quran itu sebagai waste tadi. Kita tengok, kita ikut apa yang Quran cakap. Allah kata wahallallahu al-bai' wa harrama riba. Kita kata apa? Wahallallahu al-bai' wa halallahu riba. Dua-dua kita pula. Allah kata tutup aurat, kita buka aurat. Cerita kita nak lawan je. Allah kata cabutlah bulu ketiak, simpan bulu kening. Kita cabut bulu kening, simpan bulu ketiak. Lawan saja dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalahnya. Ini bagi orang perempuan lah. Orang lelaki tak apa. Orang lelaki mana ada potong bulu kening. Quran itu sebagaimana. Yang ketiga, tuan-tuan, Masya Allah, kita ambil peluang. Kita ambil peluang yang ada depan mata kita ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menangislah kita di hadapan Allah pada malam Ramadan ini, tuan-tuan. Kita sudah nak masuk dalam pasal yang kedua. Nah, masuk pasal kita, Allah beri kepada kita nikmat hari ini. Cuba bayangkan, tuan-tuan, kalau sebelum daripada ini, bulan Ramadan ni, tuan-tuan, kita pergi ke bazar Ramadan. Berapa banyak orang kata, kampung kata, kuruh puasa kita. Kuruh puasa kita ke bazar Ramadan. Nah, mana tak kuruhnya? Nah, tengok nyonya macam nampak macam asoy. Tengok asoy macam nampak amor. Tengok amor bukan setakat nak beli kuih. Dengan orang yang jual kuih tu, kita nak balik sekali. Hari ni Allah jaga mata kita. Kita tak boleh keluar daripada rumah. Nah, tak tengok benda yang bukan-bukan. Allah jaga telinga kita. Kita tak keluar mendengarkan dan sebagainya. Dengan macam mulut kita, Allah pelihara kita di rumah. Habis-habis pun kita tahan telinga kita dengan rumah kita bebel je. Itu je. Ni nikmat Allah bagi ni, nikmat Allah bagi. Malamnya, siangnya kita tak boleh kerja. Tak kerja. Payah Yusuf tak kerja, tak pergi sekolah. Kalau nak pergi sekolah kan pergi kerja esok nak ngantuk. Jadi malam kita boleh berjaga, siang kita boleh tidur. Ni masa dia ni. Bagi orang pencen tak ada masalah. Orang yang bekerja, tiba-tiba Allah bagi dia cuti. Allah bagi dia cuti, beribadatlah kita pada waktu malam ini. Dan insya-Allah, apabila kita beribadat pada waktu malam, Allah akan berikan kemuliaan kita. Tapi janganlah kita nak kepada kemuliaan tu kita hanya mencari keridaan Allah. Tapi ini janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan insya-Allah, tuan-tuan, kita sama-sama mengambil munafaat daripada ayat yang
Berapa tadi? 51 hingga 56. Itu secara intisarinya itulah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. Dan hari ini saya berseorangan kerana Ustaz saya, Ustaz Fawaid tak dapat bersama untuk menerangkan berkaitan dengan tajwid. Saya mohon maaf andai ada kekurangan dan kesalahan itu tadi. Yang terkasar bahasa memang kasar pun. Pasal apa nak bersedar gitu sikit. Nak sedar kadang-kadang kita guna bahasa kasar. Kata Allah, Ustaz guna bahasa kasar, dah guna bahasa lembut tak mau sedar. Allah kadang-kadang pun guna bahasa kasar. Nah, supaya kita sedar. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni. Nah, orang dah bagi ruang, dah bagi peluang untuk cuti sebagainya. Siang yang kita boleh beristirahat, malam boleh berat, tak ibadat juga. Nah, kalau orang Kelantan ni kalau tengah malam orang colek pauh, colek perut, macam-macam colek makan tengah malam. Lah ni Allah tutup kedai, tak boleh makan colek rumah ya. Oh, bahasa Kelantan lah untuk lebih bahasa Kelantan. Sedap juga sama bahasa Kelantan. Nah, colek siang malam pagi petang. Colek sikit kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah cukup sekadar itu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.